Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video ini dilakukan bertujuan untuk membentangkan tentang projek akhir ataupun final year project yang dikenali sebagai FYP. Nama saya Nur Syamira Anis binti Razali, nombor metri 254098. Supervisor saya adalah Dr. Mastura binti Mustafa. Tajuk kajian saya adalah Punca Kesejahteraan Hidup Komuniti Nelayan Rendah di Pakalang Kuala Dungun, Terengganu. Berikut adalah poster untuk kajian saya. Seterusnya, saya akan sambung pembentangan ini dengan menggunakan beberapa slide yang telah disediakan. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang abstrak kajian. Majoriti daripada nelayan pesisir pantai sangat bergantung kepada hasil tangkapan di laut sebagai sumber pendapatan harian mereka. Namun begitu, terdapat pelbagai punca yang menyebabkan kesejahteraan hidup komuniti nelayan rendah di Pakalang Kuala Dungun, Terengganu. Antara punca nelayan zon A berpendapatan rendah adalah disebabkan oleh sikap nelayan itu sendiri. Berlakunya perubahan cuaca, kekurangan ikan disebabkan pencerobohan pukat tunda dan peralihan musim ikan berlaku selepas musim tengkujuh. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif dengan memilih 5 orang responden yang mempunyai kad nelayan dan merupakan nelayan yang aktif untuk ditemu bual. Justru itu, pihak Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM perlu lebih memperketatkan penguatkuasaan kepada nelayan yang melanggar syarat dan etika agar tiada lagi pencerobohan yang berlaku sehingga menyebabkan bekalan ikan di negara semakin pupus. Selain itu, pihak Persatuan Nelayan, Jambatan Perikanan dan pihak lain yang terlibat juga perlu bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah tersebut agar nelayan zon A tidak kehilangan punca pendapatan mereka. Seterusnya adalah penyataan masalah. Menurut Renwick 2016, kesejahteraan hidup dalam masyarakat rendah apabila dipengaruhi oleh kekurangan modal dan teknologi dalam sesuatu pekerjaan serta kebergantungan masyarakat terhadap sesuatu pekerjaan sehingga tiada usaha untuk mencari pendapatan sampingan. Seterusnya, berdasarkan kajian ahli 2012, perubahan iklim terjadi menimbulkan masalah dalam sosial ekonomi komuniti nelayan. Menurut ahli 2012, komuniti nelayan memiliki pendidikan yang rendah, sering dikategorikan sebagai masyarakat yang bergelut dengan kesejahteraan hidup yang rendah. Berikut merupakan jadual subkomposit ekonomi dan sosial. Jadual 1 adalah subkomposit ekonomi. Terdapat 5 kategori dalam subkomposit bagi kesejahteraan ekonomi iaitu pengangkutan, pendidikan, persekitaran kerja, komunikasi, pendapatan dan pengagihan. Berdasarkan jadual 1, semua subkomposit kesejahteraan ekonomi menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 berbanding 2017 kecuali untuk subkomposit komunikasi menunjukkan penurunan sebanyak 0.2 indeks. Hal ini membuktikan kerajaan Malaysia telah berusaha melakukan satu pelaburan yang agak besar dalam meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat di Malaysia. Jadual 2 adalah subkomposit sosial. Subkomposit sosial terdiri daripada 9 kategori iaitu perumahan, percutian, penyertaan dalam sosial, takbir hurus, kebudayaan, kesihatan, keselamatan awam, alam sekitar dan keluarga. Berdasarkan jadual 2, semua subkomposit sosial menunjukkan peningkatan indeks pada tahun 2018 berbanding 2017 kecuali subkomposit takbir urus yang menurun sebanyak 2.8 indeks dan kesihatan yang menurun sebanyak 0.6 indeks. Oleh kerana subkomposit kesihatan menunjukkan penurunan indeks, dalam tempoh rancangan Malaysia ke-11 RMK11, kerajaan perlu melakukan perubahan dalam menangani keperluan penduduk yang kurang mendapat perkhidmatan penjagaan kesihatan dan lebih mempergiatkan lagi kerjasama dengan sektor swasta dan NGO dalam melakukan penambahbaikan sistem penyampaian yang berkaitan dengan kesihatan umumnya kepada masyarakat kurang mampu dengan lebih cekat dan berkesan. Seterusnya, kajian ini dilakukan berdasarkan kepada objektif yang telah disusun iaitu untuk mengenal pasti punca kesejahteraan hidup komuniti nelayan rendah di Pakalang Kuala Dungun, Terengganu. Untuk metodologi kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif.
Antara kaedah kajian yang digunakan untuk mengumpul data dalam kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah pemerhatian yang dilakukan di lapangan kajian yang dipilih oleh pengkaji atau responden untuk mendapatkan maklumat dan data secara terus. Seterusnya, kaedah temu bual iaitu dengan menggunakan pensampelan tujuan dan pensampelan berbolan saji untuk menemu bual 5 orang responden yang mempunyai kad nelayan bagi memperolehi maklumat data yang lebih tepat. Selanjutnya, pengkaji menggunakan sumber sekunder iaitu daripada jurnal dan artikel daripada kajian terdahulu untuk dijadikan bahan rujukan. Terdapat 3 analisis data yang digunakan iaitu temu bual yang dilakukan pengkaji bersama responden akan direkodkan dengan menggunakan perakan audio. Hasil temu bual yang dirakamkan akan ditranskrip dalam bentuk penulisan. Hasil penulisan akan disesuaikan mengikut kod dan tema yang bersesuaian berdasarkan objektif kajian. Dalam hasil kajian, purata umur responden yang ditemu bual adalah di antara 50 hingga 60 tahun. Seterusnya, purata untuk pengalaman responden sebagai nelayan adalah 20 hingga 30 tahun dan purata pendapatan yang diperolehi responden adalah di antara RM1,000 hingga RM2,000 sebulan. Melalui hasil kajian didapati dengan sikap yang kurang berdisiplin menyebabkan komuniti nelayan tidak dapat meningkatkan pendapatan mereka. Seterusnya, nelayan akan hilang punca pendapatan apabila berlaku perubahan cuaca seperti musim terkujuh, ombak besar, ribut petir dan angin yang kuat yang mengundang risiko bahaya untuk komuniti nelayan turun ke laut. Punca kekurangan ikan disebabkan pencerobohan pukat tunda telah meninggalkan impak yang besar kepada komuniti nelayan Zon A untuk meningkatkan pendapatan harian mereka. Punca daripada sikap generasi sokongan keluarga merupakan punca lain selain punca pendidikan yang rendah menjadikan nelayan tidak dapat mengubah taraf hidup mereka. Akhir sekali, pelbagai punca masalah yang dapat pengkaji simpulkan dalam kajian ini seperti pendidikan, sikap, perubahan cuaca, pencerobohan pukat tunda, peralihan musim ikan dan kekurangan modal. Namun begitu, komuniti nelayan di Pakalan Kuala Dungu mengatasi masalah tersebut dengan menangkap ikan di kawasan lebih jauh daripada pesisir pantai dan menjadikan diri mereka lebih rajin turun ke laut di awal pagi. Dengan ini dapat disimpulkan bahawa semua pihak hendaklah memainkan peranan yang sewajarnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup komuniti nelayan. Sampai di sini sahaja pembentangan kajian saya. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi mendengar dan menonton video dari awal sehingga akhir pembentangan untuk kajian saya ini. Sekian, terima kasih.